Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 11 bulan 1 2023 kita masih lagi dapat bersama dalam majlis ilmu membincangkan tentang pengalaman orang-orang saleh, menggilapkan keimanan, menguatkan semangat, iaitulah ma'al Quran, bersama dengan Al-Quranul Karim. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang telah kita nyatakan bahawa setiap kita, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hidupnya mesti ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran. Kita ni kalau tak bersama dengan Quran, kita akan bersama dengan perkara-perkara lain yang mungkin menyebabkan kita jauh daripada Allah, menyebabkan kita jadi lara ataupun leka daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yang lurus, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, perbincangan kita masih lagi dalam pengalaman tadabbur Quran bagi orang-orang yang semasa dengan kita ataupun disebut dengan nama Al-Mu'asir. Al-Mu'asir ini maknanya orang yang zaman kita. Kita dah selesai, kita tengok pengalaman orang dulu, pengalaman orang-orang soleh zaman dulu dengan Al-Quran. Itu pun kita akan kata itu orang zaman dulu. Zaman kita ni mana pula? Jadi kita duk mikir macam jauh sangatlah dengan kita tu. Contoh-contoh tu jauh sangat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis baca Quran. Ubay bin Ka'ab contohnya. Al-Hasanul Basri contohnya. Jadi kita duk tengok orang tu, orang ni semuanya jauh dengan kita. Jadi zaman kita macam baru ni kita dah bincangkan tentang bagaimana orang mu'alaf, bagaimana orang yang soleh, bagaimana orang yang boleh buat dia panggil tadabbur usariyah ataupun dia panggil tadabbur secara kelompok dalam keluarga. Yang ni kita tengok lagi orang-orang yang soleh di zaman kita ini yang dekat je dengan kita, iaitu guru-guru Al-Quran. Pengalaman mereka bagaimana selain daripada dia mengajar Al-Quran, mereka juga mengambil peluang untuk memberi maklumat ataupun kepahaman kepada pelajar-pelajar tentang Al-Quran. Jadi sekarang ni kita kadang-kadang duk tumpu kepada satu benda ya, iaitu tajwid. Kita tidak nafikan tajwid salah satu daripada ilmu yang penting yang kita kena belajar, yang kita kena kena mahir dengan dia. Itu tidak dinafikan. Sebagaimana baginda Nabi SAW bagi tahu kepada Ubay, Iqra, baca, ataupun sahabat lain. Nabi kata baca Quran. Aku suka dengar Quran itu dibaca daripada orang lain. Jadi Nabi kita suka dengar orang lain baca kepada dia. Sebab dia nak ta'ammul, dia tadabbur. Maka kita mengatakan ini satu peluang yang begitu besar. Jadi kisah kita ni seorang muallimah. Muallimah fit ta'amul ma'al Quran. Bagaimana tariqah dia, cara dia. Dia kata bila kita baca ayat, contohnya hari ni kita nak belajar 3 ayat. Jadi kita mula-mula sekali, cara kita akan baca ayat. Baca semua yang ada ni, baca. Yang perbetulkan bacaan dulu, dia panggil tahsin al-qira'ah. Tahsin qira'ah. Ini penting supaya jangan bertukar di antara sin dengan sad, zai dengan zal. Jadi itu huruf-huruf dia panggil mengenali makharijul huruf. Ana waktu belajar dulu
dalam kelas kita tu macam-macam bangsa ada. Afrika ada, orang India ada, orang Melayu ada. Biasanya pelajar-pelajar Melayu ni banyak sering kali diberi peluang oleh ustaz dalam kelas suruh baca Quran. Dia kata puak-puakmu ni puak-puak mari daripada Janub Syarqi Asia ataupun kita panggil ASEAN. Nusantara ni dia kata Taranum dia bagus. Tapi waktu kita belajar tajwid, sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar yang mari daripada Afrika, dia hafal semua. Makhrajul huruf, ni mari hafatul lisan, ni mari ni. Tapi waktu baca, sudah, tak ada. Sebab dia panggil tatbiqi. Makna baca tu dia panggil tatbiqi, itu dari sudut amali. Dari sudut baca Quran itu amali, maka kita kena tatbiqkan bacaan itu. Selain daripada kita belajar teori hak tajwid tu, macam mana kita nak baca. Itu tahap yang pertama, dia kata dia baca. Kemudian naqif alal ayah. Jadi setiap ayat yang kita baca, contohnya hari ini kita baca surah surah Al-Ikhlas. Jadi kita mula satu-satu ayat. Qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Jadi kita baca makna apa, maksud dia, kalimah Allah itu ambil daripada mana, perkataan itu ambil daripada mana, masdar dia ataupun mustaq. Jadi kita belajar satu-satu, barulah kita takkan terasa apa yang kita belajar hari ini, ilmu yang kita perolehi hari ini, kita terasa nikmatnya sebab kita faham. Semua yang kita faham. Bila selesai daripada kita baca, itu dia panggil kemudian selesai dah kita tahsin qiraah sudah dapat, memahami makna juga kita juga faham. Kemudian marilah selepas daripada itu dia panggil tadabbur kepada ayat ni. Allah nak sebut tentang surah Al-Ikhlas ini saja. Dalam surah Al-Ikhlas ini saja, apa yang dia nak supaya kita cakap, apa yang Allah nak cakapnya supaya kita faham. Jadi situlah kita akan ambil bahawa ayat Ikhlas ini itulah ayat tentang tauhid, mengesahkan Allah, mengenali Allah, Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Jadi mana-mana saja cabaran yang datang, mana-mana saja ancaman yang mari terhadap akidah kita, marilah apa panggil liberal ke, marilah puak-puak Trinity ke, marilah puak apa sekarang ni dia panggil toleransi ke apa benda. Jadi kita mengatakan semuanya bihududihi, ada sempadan dia. Setakat mana kita nak toleransi dalam ayat-ayat ini. Jadi ada setengah orang kata kita toleransi. Okeylah, toleransilah. Kita, Allah Taala tak suruh kita berkelahi dengan orang atas dunia ni. Nah, lakum dinukum waliyadin. Tetapi ilmu toleransi itu mesti ada paksinya, mesti ada sempadan dia, mesti ada hudud dia, setakat mana yang kita boleh. Maknanya dalam kaedah lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku tu ada hudud, ada sempadan. Jadi kita tak boleh oleh kerana kita toleransi, tak apalah, you agama apa pun kita sama je. Lah, jangan keluar perkataan kita sama je, masing-masingnya ada Tuhan belakang. Lah, kita toleransi bermakna kita tidak berperang. Kita diajar fiqhut ta'ayush, fiqh supaya kita duduk harmoni dalam masyarakat. Harmoni dalam masyarakat maknanya kita tidak kelahi dengan orang, kita tak balah dengan orang, kita tidak, tapi kita juga ada peluang, ada hak untuk berdakwah kepada orang. Jadi kita kena berdakwah, maknanya kita kena ajak orang itu beri kepahaman yang jelas kepada orang bahawa yang benarnya agama ini inna dina indallah Islam. Jadi jangan sampai ta'ayush, jangan sampai toleransi sampai peringkat la dina lahu, sebagaimana dalam satu kaedah yang dipakai sekarang dipanggil wahdatul adyan. Wahdatul adyan mengatakan agama semua itu sama. Itu tidak benar. Tak boleh kita kata lagi itu. Mana boleh sama, sebab yang diiktiraf di sisi Allah Taala inna dina indallahil Islam. Agama yang benar yang diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah agama Islam. Jadi agama-agama lain itu walaupun ada dianuti oleh orang dan kita tidak boleh berkelahi dengan mereka sebab itu anutan dia. Dan dalam Islam ni, Islam juga mengajar kepada kita la ikraha fiddin. Tak boleh kita paksa orang masuk agama. Habis. Contohlah kalau kita kuat. Kita dah kuat. Negara Islam ni sudah mantap. Semua pentadbiran kita, pemerintahan kita, semua orang akur pada kita. Boleh tak khalifah, presiden atau PM, Perdana Menteri paksa orang, you semua kena masuk Islam? Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Jawabnya tidak.
Sebab Islam bukan agama ikutan, bukan agama paksaan, tetapi Islam yang disebut oleh Allah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, dengan makna kita beragama masuk Islam itu dengan nama dia pun Islam, makna istislamulillah, makna kita masuk dengan makna kita akur, kita tunduk, kita terima setelah kita mengkaji, setelah kita meneliti, setelah kita belajar bahawa agama ini agama yang benar. Jadi tak ada paksa. Kalau kita paksa, boleh je awak masuk Islam. Kalau tidak, saya akan ambil tindakan. Orang masuk Islam. Macam sekarang ni lah, pengalaman pendakwah-pendakwah kita masuk dalam beberapa tempat lah. Saya tak nak namakan tempat ni. Takut orang panggil, bila kita namakan tempat, jadi kita rasa susah hati pula kita. Sebab apa? Bila kita namakan tempat, orang kata, oh macam kita main-main dengan orang. Tak. Kita pergi satu tempat, kita bawa hadiah, kita bawa macam-macam anugerah. Jadi orang pun setuju. Oh tak apa. Tuan-tuan, ni ada setengah pendakwah ni, dia kumpul orang, bagi makan, bagi apa, bagi hadiah, kemudian dia suruh mengucap. Ajar mengucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita rakam, kita tasjil, kita pun boleh declare bahawa kita dah berjaya mengislamkan setiap hari 100 orang, 50 orang, kadang-kadang orang yang sama ataupun di kampung lain. Tapi adakah mereka masuk Islam dengan dia faham? Atau dia masuk Islam sekadar kita ajar dan kita rakam, kemudian Islamnya itu dia pun tak tahu apa Islam. Jadi kemudian kita datang balik pula tanya, awak Islam? Baru ni Ustaz ajar dah mengucap, dapat dah hadiah RM1. Tapi hari ni kalau nak ajar, kita nak ikut lagi, dapat RM100 lagi. Kita mengatakan tidak mungkin orang masuk Islam tanpa kefahaman, tidak mungkin orang masuk Islam tanpa kesedaran yang baik. Mungkin dia masuk Islam, tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kita ajak dia, dengan sebab kita kempen dia, dengan sebab hadiah-hadiah yang kita bawa, mungkin. Jadi kita tak boleh pertikaikan niat orang. Ada orang, setengah orang, oh dia ni masuk Islam ni kerana nak kahwinnya. Tapi betul lah dia masuk Islam kerana dia kahwin dengan orang Melayu, orang Islam. Tetapi kita kadang-kadang kita tengok yang convert, yang baru masuk Islam ni, Masya Allah, lebih iltizam, lebih istiqamah. Bila dia ada belajar tentang Islam, lebih baik daripada orang yang sudah lama Islam. Jadi dia hari-hari dia mengaji Quran, dia belajar Quran. Suami dia tak pandai ke, ataupun isteri dia tak pandai, dia boleh belajar dengan ustaz lain, dia pergi ke pusat Islam. Yang ada kesungguhan dia untuk beramal dengan agama yang dia anuti ini. Kita kata inilah satu keindahan yang besar yang perlu kita belajar. Maka para jemaah sekalian, itu di antaralah yang pentingnya. Kalau kita ada kemampuan, kita boleh bermula dengan belajar Quran, kemudian kita pergi memahami makna Quran dan kita pergi kepada tadabbur makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang ditulis dalam buku ni. Saya pun tak nak ulang pengalaman yang sama. Yang pentingnya orang ni tajribah dia dengan family. Ini tajribah dia guru dengan murid. Ini tajribah dia dalam skala yang kecil. Contohnya seorang ni, biasanya orang ni, orang Arab ni, cerita ni, dia pandai bahasa Arab. Jadi dia mula, bila dia ada masa, contohnya selepas solat subuh, dia balik, dia duduk di bilik dia. Kan setiap orang ni ada bilik bacaan, dia panggil musalla al-bait, musalla di rumah, tempat kita solat di rumah. Maka dia duduk di rumah dia tu, dia baca Quran, dia tengok makna Quran, dia tadabbur Quran. Kemudian bila dia jumpa ayat-ayat yang dia baca yang menyentuh tentang akhirat, menyentuh tentang syurga, menyentuh tentang neraka, menyentuh tentang family contohnya, yang memberi kesan dalam jiwa dia akan berhenti setakat tu. Dia akan berhenti situ. Dia ta'ammul, dia perhati tengok kenapa dalam keluarga Nabi Nuh ada juga anak yang tak dengar. Isteri dia sendiri pun tak mau naik bahtera. Kenapa isteri Nabi Lut, isteri Nabi, dia orang pun tak ramai pun masuk Islam, tapi kenapa isteri dia tak mau ikut, kenapa dia tak mau keluar daripada kampung setelah diarahkan. Jadi dia mikir, rupanya kita dalam family ni ada sesuatu perkara yang Allah nak uji kita. Dalam surah yang kita dah baca dulu dalam tadabbur pagi tu, ada di kalangan anak-anak kita ni, inna min azwajikum auladikum fitnah. Jadi Tuhan tak kata semua, min litab'id, maknanya ada sebahagian, ada segelintir, ada bahagian dalam keluarga kamu ni yang isteri dan anak kamu menjadi ujian kepada kamu. Jadi kita mengatakan ini satu perkara yang perlu
untuk kita belajar untuk kita teliti, untuk kita tengok bahawa dalam keluarga mesti ada sesuatu perkara yang diambil berat oleh ibu bapa, iaitu pendidikan anak-anak. Kefahaman muzakarah dengan isteri, jangan asyik duk bincang hari ni nak makan apa, menu apa hari ni cik adik buat. Tak kira lah macam-macam orang panggil kan. Ada panggil adik, ada panggil ayang, ada panggil ling. Duk kira yang tu je. Tapi perkiraan kitanya baca Quran ayat surah apa hari ni, apa yang kita faham, apa yang patut dikongsikan pengalaman-pengalaman mencari ilmu, ataupun channel mana yang awak baca. Kita ni sekarang ni banyak channel. Si suami ikut kita katalah contohnya ikut channel ni. Yang isteri pula ikut channel ni. Yang seorang duk tengok tadabbur dengan Abu Anas pagi-pagi contohnya. Yang seorang lagi pergi duduk cari maklumat yang akses maklumat yang lain. Akhir kali dua orang ni mempunyai watak yang berbeza, kepahaman yang berbeza dari sudut cara memahami, cara menerima pelajaran. Yang ni semangat dengan Quran, yang ni tak mau Quran, duduk main kata-kata hikmat sana sini. Itu berbeza. Akhir sekali bila mereka berbincang, dia akan bertembung di antara dua suami isteri ni, akan bertembung yang ni akan ni. Maka kita mengatakan kita perlu meneliti channel-channel yang ada depan kita ni, kita perlu. Dan kalau boleh anak-anak yang duk main telefon, duk main internet ni pun ibu bapa perlu juga kepada semak balik. Kita boleh tengokkan dia panggil apa ni, apa yang dia dah buka, tengok. Ibu bapa kena belajar juga ilmu tengok handphone ni. Jangan beli handphone yang anak tak tahu dia buat apa. Jadi lepas anak main, kita pinjam telefon kejap, abah nak tengok, umi nak tengok dia buka apa. Sebab tu hari ni sudah ada web ataupun poster-poster tentang jaga kawal anak-anak kita melalui alam maya ni. Kita kena tengok apa yang dia tengok. Jangan relax je, kita kena tengok apa yang dia tengok. Kalau tidak, naiknya kita nanti. Kita duk tengok benda lain, anak tengok benda lain. Akhir sekali, fitnah di alam maya ni fitnah yang cukup menakutkan. Sebagaimana baginda Nabi SAW telah sebut dalam hadis yang masyhur itu, iaitulah hadis tentang pahala yang hilang itu seperti bukit Tihamah tu. Nabi kata, innal a'lamu aqwaman, aku tahu ada orang yang mereka ini datang di akhirat esok dengan pahala amsal jibal Tihamah. Pahala tu Bukit Tihamah ni besar. Kalau kita di Malaysia ni nak tunjuk bukit apa ni? Bukit Banjaran Titiwangsa ke apa dia? Dia macam itulah Tihamah ni, bukit sambung gitu. Yang penting bukit lah. Tak kira. Kita duduk di orang di Sabah tengok Gunung Kinabalu. Kita orang Kuala Kerai tengok Gunung Stong. Apa lagi gunung-gunung ada ni yang kawasan kita ni. Apa lagi? Bolehlah tuan-tuan senaraikanlah. Yang penting tak Gunung Jerai. Gunung yang masyhur-masyhur yang berjenama sekarang ni. Maknanya Nabi kita buat satu analogi bandingan yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Sebab apa? Nabi kata, inni la'alamu aqwaman. Aku kenal ada orang-orang di kalangan orang ini, dia datang ke akhirat esok bawa pahala yang begitu banyak. Yang begitu mantap. Amsal jibal itu Tihamah. Maknanya pahala itu berbukit-bukit. Mana orang ni ahli ibadat. Orang ni orang soleh. Orang yang ada aset yang besar. Solat dia ada, puasa dia ada, baca Quran dia ada, mungkin dalam majlis ilmu dia ada. Tetapi inilah yang kita rasa perlu sangat kepada muhasabah ni. Dia panggil ilmu muhasabah ni penting sangat. Nabi kata tetapi pahala dia tadi bila sampai di akhirat haba'an mansura, menjadi seperti debu yang berterbangan. Kita kata subhanallah, jadi debu yang berterbangan. Jadi sahabat yang dengar hadis ni, orang Kelantan kata tak lekat duduk, tak tahan hati dah dia. Dia kata apa? Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, sifatkan mereka kepada kami. Nyatakan sifat mereka ya Rasulullah. Sahabat-sahabat ni bila dengar benda-benda yang macam ni, mereka terus cemas. Tak kata, alah,
Aku mantap iman, bukan macam dia. Ya, iman aku iman yang setara dengan Abu Bakar dengan Umar ni. Ya, dia orang dulu tak ada. Dia akan cari sebab dan dia cuba mengorek apa sebabnya orang ni boleh kehilangan pahala. Apa sebab? Maka pada saat itu Nabi SAW beritahu, mereka ini seperti kamu juga. Kulit macam kamu, mereka beribadat macam kamu, mereka bangun tahajud macam kamu, tetapi ini bahaya. Iza khalau bimaharimillahi intahakuha. Iza khalau bimaharimillahi intahakuha. Apabila mereka duduk diam-diam, tak ada orang, mereka jumpa web-web ataupun akses benda-benda yang tak baik, intahakuha, mereka lupa, mereka langgar semua SOP syariat yang dia belajar tadi tu. Ahli ilmu ke, ahli agama ke, ahli apa, cukup berbahaya zaman kita hari ni para jemaah sekalian. Sebab apa? Kita tak usah kira ahli. Syaitan dia masuk. Ya jeri mini bani Adam majrad dam. Syaitan ni lalu ikut saluran darah manusia ni untuk sampai ke hati, cocok hati kita ni, dia melalui saluran darah. Sebab itulah kita kena hati-hati. Kalau boleh beli handphone ni, minta anak tolong tutup, blok channel-channel yang boleh pergi kepada maksiat, macam channel lucah ke, channel-channel yang filem-filem yang karut-marut ni, suruh dia tutup. Adalah anak-anak ni, budak-budak ni pandai je. Tapi kita sebagai bapa pula, kita kena tutup pula channel-channel kepada anak kita yang ni, yang baru nak belajar handphone ni, yang nak belajar main telefon ni. Jadi kita kena tutup, ini kena tutup ni supaya dia tak boleh masuk. Kalau tidak, ini yang kita bimbang. Kita buka handphone atas dasar nak cari apa? Nak cari kuliah. Kuliah Abu Anas lah contoh. Buat orang lain pun kita susah juga kita. Contoh kita lah, senang tak? Nak cari kuliah Abu Anas pagi ni. Tengah duduk serik. Sap. Menarik juga ni. Tengok filem ke, orang tu duduk bergelek ke, orang duduk buat apa ke. Kita kata ini satu berbahaya. Jadi akhir sekali terlekat di situ, tak jumpa dah kita punya channel nak pergi kuliah tafsir pagi ni. Itu satu. Yang satu lagi, melalui jalan syaitan yang kita bimbang ini, iaitulah jalan bukan di alam maya tapi di alam nyata. Berapa kes yang kita dapat maklumat, tak kira lah di pusat pengajian agama ke, pusat pengajian Al-Quran ke, pusat pengajian, bahkan pusat pengajian tahfiz ke, punya apa, jaga ikhtilat, jangan ada percampuran pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita. Jangan. Kalau boleh diasing-asingkan. Kalau tak mampu nak asingkan pun biar terasing dia. Jangan duduk. Laki-laki satu kumpulan, perempuan kumpulan. Itu untuk pelajar. Untuk ustaz dengan ustaz pun mesti ada perbezaan. Ustaz dengan ustaz pun manusia. Yang hidup main-main, dia manusia. Syaitan dia masuk je. Jadi anak sekali satu hari anak pergi ke satu tempat yang Islamik lah. Islamik mana? Pusat ni channel Islam, kepahaman Islam, contohnya bahagian-bahagian Islam. Tiba-tiba bila kita sampai itu, tengok ada dua orang duduk dalam kereta. Tak tahulah dia duduk buah ke, dia nak pergi makan ke, nak pergi apa. Jadi staf yang sambut saya tu, dia kata, ini yang kita bimbang Ustaz. Saya kata, apa yang dibimbangkan tu? Yang dalam kereta tadi tu bukan suami isteri, teman kerja ya. Kenapa duduk berdua dalam kereta? Di tempat parking yang jauh daripada orang. Kalau nak berbincang tentang kerja, bincanglah dalam pejabat yang lebih terbuka, orang lain lebih tengok, yang tidak menimbulkan prasangka orang, yang tak menimbulkan orang panggil sangka buruk, suuzan. Jadi kita tiba-tiba duduk berdua-dua dalam kereta yang kita rasa ini cukup berbahaya. Sebab apa cukup berbahaya? Sebab itulah kata Nabi SAW, apabila berkeluarnya dua orang anak Adam, wasalisuhum asyaitan. Bila dua orang bersunyi-sunyi, laki-laki perempuan ini, yang ketiganya syaitan. Yang ketiga adalah syaitan. Jadi syaitan mari yang ketiga, tuan-tuan boleh bayangkan sendirilah. Syaitan ni kalau dia mari, dia buat apa? Syaitan. Kerja apa syaitan? Dia akan masuk. Jadi kita mengatakan bahawa
Sama jugalah kadang-kadang yang duduk di pusat-pusat pengajian pun, kenapa tu keluar berdua tu? Ni pegawai kita ni, staf kita ni, tak kira lah dia ustaz ke pegawai biasa. Ada kerja tu nak pergi beli hadiah ke anak murid, nak beli hadiah ke pelajar. Nak pergi hadiah dengan pelajar, keluar berdua-duaan, keluar tengah hari balik petang. Hadiah apa yang kau beri? Kau beli hadiah ke pergi buat hadiah ni? Jadi akhir sekali berhadiah-hadiahlah dua orang ni, maka syaitan akan mari yang ketiga. Jadi ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran, yang kita kena belajar, yang kita kena tengok, maknanya setiap ayat. Sebab tu setiap surah ada ya tajuk-tajuk yang tersendiri. Yang saya contohkan di sini supaya tuan-tuan tak rasa jauh, iaitulah kita contoh, kita mula tadabbur tadi dengan surah Al-Ikhlas kan. Surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Makna surah ini iaitulah surah yang mantap dengan tauhid, surah yang murnikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tauhid ini, sebagaimana dia boleh subur, kata para ulama Ahlussunnah kata al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Bila iman bertambah? Apabila kita baca Quran, kita berzikir, kita beristighfar, kita duduk dalam majlis ilmu, kita baca sirah salafus salih, kita baca sirah Nabi SAW, jadi iman kita akan naik. Mungkin sampai peringkat tinggi, macam kita cas telefon lah juga. Cas sekarang ni ada dia panggil fast, apa nama charging ni, cepat ni. No. Tapi cepat cas cepat, maka cepat agak habis. Itu kita bimbang. Jadi yang iman kita akan berkurangan dengan sebab apa? Dengan sebab terjebak dengan maksiat, dengan terjebak dengan mungkar, dengan terjebak ni, akhirnya dia down balik. Maka ketika itulah kita perlu kepada menggilakkan balik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, murnikan tauhid. Kadang-kadang cuba kita perhatikan dalam Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid. Maknanya kita ada nafi, macam kita syahadah kita, la ilaha illallah. La ilaha, itu dia panggil nafi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dipuja, tidak ada Tuhan yang berhak dipuji, tidak ada Tuhan yang berhak diminta pertolongan, tidak illallah. Itu dia panggil an-nafyu wal isbat. Nafi, isbat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini dia panggil kita dah isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu esa. Lam yalid, dia tidak beranak. Lam yulad, tidak diperanakan. Maknanya dalam kita menjaga tauhid ini, kita kena jaga dua-dua. Jaga dua-dua. Yang pertama, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam dakwah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, da'watul anbiya alaihimussalatu wassalam, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Coba tengok ayat surah apa tu? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah kata, aku dah bangkit, dah hantar setiap umat itu ada rasul. Apa ni, Allah Ta'ala tidak azab mana-mana kaum hatta yub'atha rasulah, tinggal dibangkitkan rasul. Jadi setiap rasul datang, apa dakwah mereka? Dua saja. An i'budullah, itu yang pertama, isbat. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kamu daripada taghut. Jadi kalau kita ajak zikir saja, tapi kita tidak ketepikan virus-virus yang merusakkan, perkara yang merusakkan, maka iman kita masih lagi dalam bahaya. Jadi di sini kita kena belajar. Apa yang wajib kita kena ketahui tentang Allah Azza wa Jalla, kita kenal Allah Ta'ala melalui nama dia. Saya selalu ulang sebut kepada para jemaah sekalian, kita kenal Allah Ta'ala ni melalui 3 cara. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia, Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Yang kedua, wasifatihil ula, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sifat Allah Ta'ala ni bukan untuk dipolemik, tuan-tuan. Kita sekarang ni bila sebut sifat Allah, timbul lagi 2 aliran. Satunya yang isbat, sebagaimana Allah Ta'ala bawa, Allah Ta'ala sebut oleh Nabi SAW, ada satu kumpulan dia panggil takwil. Jadi kita tak nak. Ulama Ahlussunnah kata, isbat bila kaif. Jangan cari macam mana Tuhan, dengarlah. Macam mana Tuhan melihat?
wala tamsil, tak boleh kita buat misalan, bandingan, tak boleh. Wala tasbih, dan tak boleh buat persamaan. Kita kata Allah, Allah. Sebab itulah dalam kaedah kita belajar sifat Allah, kita kena belajar ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda, satu perkara pun yang menyamai Allah Taala dalam semua perkara. Wa huwas samiul basir, Allah Taala yang Maha dengar dan Maha melihat. Jadi kita kena belajar. Ya, maka kita kenal Allah melalui nama dia, sifat dia, dan kita kenal Allah Taala melalui asar khalqihi, kesan daripada penciptaan Allah. Kita tengok makhluk, tengok laut, tengok angin, tengok bukit bukau, tengok kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kita kena tengok pada diri kita sendiri. Diri sendiri pun kita tengok. Kita tengok, Masya Allah, Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau kita tengok di muka kita saja, mata kita berapa harga. Kalau orang mari nak jual, nak mari beli, bang, saya nak beli mata abang sebelah, boleh tak? Hai, agak-agak awak nak jual ke tak? Hai, tak jual Ustaz, biar, tak kaya pun. Tapi mata tak bagi. Mata ada dua kan, tak nampak sebelah. Contoh orang bagi 5 juta awak, semua hidup masuk dalam akaun, tunggu terima pencen setiap bulan. Mata tak ada sebelah, macam mana? Mau jual? Kalau anak tak jual, biarlah. Tak dapat 5 juta pun, tapi nak jual mata aku tak jual. Nah, jadi mana kita tengok rahmat Allah Ta'ala tu, kita tengok Masya Allah, kita punya kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu dia panggil asar. Maka kita tahulah, setiap kata orang Badui, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir, tengok tai unta tu nampaklah unta. Jadi kita tengok makhluk yang begini besar, kalau kata tak ada pencipta, mustahil pada akal. Tak, mana ada tak ada pencipta, mesti ada pencipta. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, kita belajar ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang akidah, tentang isbat. Satu lagi yang kita kena belajar tentang taghut, iaitulah perkara-perkara yang menafikan akidah, perkara yang merusakkan akidah kita. Itu kita kena belajar. Mana ada Ustaz, kami dah solat dah, tak ada apa-apa pun yang merusak. Lah, kita nampak simple je. Percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada orang peramal-peramal nasib, tukang-tukang nujum, itu termasuk dalam perbuatan ini. Jangan duk kata, jangan duk relate je, tak ada masalah. Lah, ni setengah orang ni dia tak faham tentang konsep tauhid. Dia lepas solat, tak, dengan baju dengan telekung-telekungnya lagi dia gimana? Bang, malam ni saya rasa tak sedap hati lah bang. Macam ada orang buat saya lah, macam ada saya ni ada kena kerasukan apa tak. Habis balik ni kita singgahlah sekejap rumah bomo, rumah Tok Dukun tu, biar dia tengok berasak sikit siapa yang buat saya ni, siapa yang pening ni. Rupanya dia bukan ada orang buat pun. Yang dia pening tadi, dia lupa makan ubat darah tinggi. Itu masalah dia. Tak, bila lupa darah tinggi, darah naik, nampak macam-macam. Kepala dia tu dia. Saya jumpa ada orang tua seorang ni. Dia tengok macam-macam, pelik dia tengok. Bila kita tanya dia sebenarnya, ayah ni tengok apa? Dia tusak dulu lah baca Al-Baqarah ke apa. Kata baca Al-Baqarah, anak-anak dia baca sendirilah. Bukan senang, panjang baca Fatihah. Aku boleh baca Baqarah 2 juzuk setengah. Panjang. Tapi bila kita tanya-tanya khabar, ada ke orang nak kenak ke orang tua yang dah huzur ni? Tak ada orang nak kenak pun. Ya habis, kenapa dia jadi pening-pening, dia nampak macam-macam? Rupa-rupanya dia tak terlupa makan ubat darah tinggi. Jadi bila lupa makan ubat darah tinggi, dia akan naik darah. Jadi bila naik darah tinggi dia punya ni, dia nampak macam-macam depan dia tu, macam-macam. Jadi kita mengatakan tak usah percaya benda-benda yang pelik. Zaman kita ini macam satu fenomena pula, orang menggalakkan. Kalau nak doa, kita pernah pergi ke kubur-kubur Tok Syekh, kubur Tok Ayah. Ini teriak ni kata mujarrab. Kami dah cuba di sini dulu. Waktu anak saya sakit, bawa sini doa, sembuh terus. Kebetulan budak tu nak sembuh dah. Jadi nasib baik jadi. Akhir kali dia percaya dan ditularkan. Akhir kali kubur tu makin besar dia punya bangunan tu makin dia besar sebab tabung makin banyak. Jadi kita mengatakan usahlah pergi mencari yang pelik. Cukuplah dengan apa yang ada di hadapan kita ni. Kita mengatakan alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itulah jadi alhamdulillah. Maka ini dia panggil ilmu tadabbur, bukan sekadar tafsir. Allah Taala Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Berarti sangat tu. Itu tafsir yang kita jelas. Tapi apa tadabbur, apa kesan, apa asar yang kita boleh belajar daripada ilmu, daripada ayat yang pendek ini. Beberapa ayat yang hanya ada satu nafas semua boleh baca. Nah, satu nafas ya, bismillah, qul huwallahu
lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. Sudah. Tapi kesan dia dalam kehidupan. Kenapa surah ini, surah Al-Ikhlas ini, ataupun dipanggil Mu'awwizat, 3 kul ini, surah yang dibaca pada waktu pagi, dibaca selepas solat fardu, dibaca pada waktu petang, dibaca pada waktu semalam sebelum nak tidur. Ingat tak waktu Nabi SAW nak tidur, baginda nak tidur, dia akan baca 3 kul. Selepas dia baca, dia sapu semua tubuh dia ni. Sapu, cakap mana yang sampai. Yang tak sampai tak payah panggil anak-anak tolong tiup kat belakang, tak. Sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata waktu baginda sakit, waktu Nabi sakit nak wafat, Nabi suruh Aisyah baca kat dia. Aisyah baca. Sebab Nabi tak larat. Jadi aku baca, tapi aku pegang tangan Nabi, aku baca, aku tiup di tangan dia, aku ambil tangan dia, gosok, sebab li barakatiha. Kerana berkatnya tangan Nabi itu, aku tak mau gosok dengan tangan aku tak ada berkat. Dia ambil tangan Nabi, setelah dia baca, dia tiup, dia bawa tangan yang mulia itulah gosok kepada tubuh baginda sallallahu sendiri. Itu menunjukkan bahawa 3 surah ini, dan dikembarkan dengan surah Ayatul Kursi dan Amanah Rasul yang menjadi bacaan pada waktu pagi. Tuan-tuan jangan lupa, pagi ni baca surah Ayatul Kursi, 2 akhir surah Al-Baqarah iaitu Amanah Rasul, dan 3 kul menjadi bacaan kita. Kita mengatakan Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah tazkirah ringkas kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi. Ada je peluang pada waktu pagi kita akan tadabbur ayat-ayat, kita akan tengok bagaimana hakaza aisyu ma'al Quran, bagaimana orang-orang soleh hidup dia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur, kita belajar Al-Quran, kita belajar ilmu Al-Quran, Allah SWT mantapkan akidah kita, dan Allah Ta'ala campur ke dalam hati kita, anugerahkan kepada kita hubbul Quran, hubbul kitab was sunnah, dan juga cinta sunnah Nabi SAW, sehingga kita inilah menjadi panduan hidup kita, dan kita mati di atas landasan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.